Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi murid-murid. Kita bertemu kembali untuk kelas Pendidikan Kesihatan tahun 2. Tajuk pada hari ini ialah keselamatan diri. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat 3 objektif yang perlu kita pelajari bagi tajuk keselamatan diri. Pertama, murid dapat memahami cara menjaga keselamatan diri. Kedua, murid boleh berkata tidak kepada orang yang dikenali dan orang yang tidak dikenali berdasarkan situasi. Ketiga, murid dapat menilai akibat jika menerima pelawaan daripada orang yang tidak dikenali. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan pelajaran pada hari ini. Bagaimana cara menjaga keselamatan diri? Untuk pengetahuan murid-murid, cara untuk menjaga keselamatan diri adalah dengan memaklumkan kepada ibu bapa atau ahli keluarga tentang keberadaan anda. Cikgu ingin mengingatkan murid-murid agar sentiasa memberitahu kepada ibu bapa atau ahli keluarga di mana murid-murid berada. Kedua, berjalan secara berpasangan atau berkumpulan. Ini bagi mengelakkan agar murid-murid ditangkap atau diculik oleh orang yang tidak dikenali. Ketiga, elakkan diri daripada mengikut orang yang tidak dikenali. Sekarang, cikgu ingin menerangkan tentang maksud orang yang dikenali kepada murid-murid. Orang yang dikenali bermaksud orang yang kenal rapat dengan diri kita. Contohnya, ahli keluarga, saudara mara, guru, jiran dan kawan-kawan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula maksud orang yang tidak dikenali. Orang yang tidak dikenali bermaksud orang yang kita tidak pernah berjumpa atau menyamar sebagai kawan kepada ibu bapa kita. Contohnya, penculik atau pencuri. Mereka akan menyamar sebagai kawan kepada ibu bapa kita untuk menculik diri kita. Olehnya demikian, cikgu ingin mengingatkan murid-murid agar tidak berbual dengan orang yang tidak dikenali. Murid-murid tahu mengapa kita perlu berkata tidak? Kita perlu berkata tidak untuk mengelakkan diri daripada didekati orang yang tidak dikenali. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa situasi yang membolehkan kita berkata tidak sekiranya orang tersebut adalah orang yang kita kenali. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula pada situasi yang cikgu paparkan ini. Jika murid-murid dapat lihat, ini adalah situasi untuk orang yang dikenali oleh kita. Situasi pertama, ibu, saya dan Karim hendak ke kedai mutu sebentar. Baiklah, balik cepat. Murid-murid perlu memberitahu keluarga pergerakan dan aktiviti yang dilakukan oleh murid-murid. Ini adalah untuk keselamatan diri murid-murid sendiri. Situasi kedua, jom kita mandi sungai esok. Tak naklah, bahaya. Situasi ini menunjukkan murid-murid kenal rapat dengan kawan murid tersebut. Tetapi, murid-murid cuba mengelakkan diri daripada melakukan aktiviti berbahaya. Sekarang kita lihat pula pada situasi orang tidak dikenali. Situasi pertama, adik, ambillah aiskrim ini.
Tak nak. Jika murid-murid dapat lihat dalam gambar yang ditunjukkan oleh cikgu, wajah adik tersebut seolah-olah ketakutan. Mengapa? Kerana adik tersebut tidak mengenali orang yang ingin memberikannya aiskrim tersebut. Oleh itu, murid-murid jangan dekati orang yang tidak kita kenali. Situasi kedua, adik, teman abang jalan-jalan? Tak naklah. Jika murid-murid dapat lihat pada gambar situasi kedua, budak lelaki tersebut dengan tegas mengatakan tak nak kerana tidak mengenali lelaki yang mengajak dia berjalan-jalan. Jom kita lihat pula pada situasi yang seterusnya. Adik, marilah ikut kakak. Tidak mahu, Kak? Terima kasih. Jika murid-murid dapat lihat di dalam pemikiran adik tersebut mengatakan bahaya ikut orang yang kita tidak kenal. Situasi yang kedua, marilah naik kereta abang. Abang hantar adik balik. Tidak, terima kasih. Pada gambar situasi kedua, jika murid-murid dapat lihat di dalam pemikiran adik tersebut berkata, sebelum abang ini tarik saya masuk ke dalam kereta, baik saya lari balik rumah. Tindakan yang ingin dilakukan oleh adik di pada situasi kedua itu betul. Sekiranya murid-murid menghadapi situasi ini dan berasa takut, murid-murid boleh melarikan diri daripada orang yang tidak dikenali. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu ingin terangkan pula akibat mengikut orang yang tidak dikenali. Pertama, kita akan diculik atau dilarikan oleh mereka. Kedua, kita mungkin akan dicederakan atau cedera semasa menyelamatkan diri daripada mereka. Ketiga, ibu bapa berasa bimbang tentang keadaan diri kita. Oleh sebab itu, cikgu ingin mengingatkan murid-murid agar menjaga keselamatan diri dengan baik. Baiklah murid-murid, cikgu sudah menjelaskan tentang tajuk keselamatan diri. Sekarang cikgu ingin uji minda murid-murid dengan melihat situasi yang cikgu berikan. Baiklah murid-murid, kita lihat pada soalan kebat yang pertama. Cuba murid-murid lihat pada situasi gambar pertama. Seorang postman ingin menghantar surat ke rumah. Adakah murid-murid akan membuka pintu pagar untuk postman tersebut? Bagus murid-murid. Murid-murid tidak perlu membuka pintu pagar kerana postman hanya meletakkan surat ke dalam peti surat. Bagi situasi kedua, jika murid-murid dapat lihat seorang budak lelaki bermain bola bersama rakannya. Situasi ini menunjukkan budak lelaki tersebut mengenali rakannya itu. Sekarang kita lihat pula pada soalan kebat untuk situasi ketiga. Jika murid-murid dapat lihat seorang budak lelaki ingin membeli surat khabar di tepi jalan. Adakah tindakan murid lelaki tersebut betul? Bagus murid-murid, tindakan budak lelaki tersebut betul kerana dia mengenali penjual surat khabar tersebut. Oleh yang demikian, budak lelaki itu tidak perlu takut untuk keluar membeli surat khabar. Pada situasi gambar terakhir, seorang juru elektrik ingin memeriksa elektrik di rumah murid-murid. Adakah murid-murid membenarkan juru elektrik itu masuk ke dalam rumah?
Bagus. Murid-murid tidak perlu membenarkan juri elektrik tersebut masuk ke rumah. Jika murid-murid ingin berbuat demikian, pastikan ibu bapa atau ahli keluarga murid-murid ada di rumah. Sekiranya tidak, murid-murid jangan sesekali membuka pintu rumah. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja kelas kita untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid jelas dan faham tentang tajuk keselamatan diri. Kita berjumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Terima kasih.